tidak ada seorang pun yang mampu buktikan bahawa harga beras naik. Ya. Harga beras yang dikawal oleh kerajaan, harga beras tempatan, tidak ada seorang pun, ya, anak-anak suang atau pembalaan boleh buktikan, ya, tentang kenaikan harga beras. Begitu juga gula. Dulu bila kita minta bukti harga gula, dia tunjuknya harga gula premium RM4.90. Oh, hebat. Dah lah bodoh, miskin pula nak pakai gula mahal. Ini masalah kita ni, ya. Tak semua lah saudara. Ya, ada yang macam tu. Okey, Fiz, sebatang marhaba. Ya. Ayam ada sebagian tempat ayam dah turun. Yang itu dia tak kecoh saudara. Yang turun dia tak cerita, dia cari yang naik. Dan dia cari yang naik pula. Harga kawalan tidak ada naik. Macam mana dia nak cari? Dia kena carilah barang-barang yang tidak dikawal oleh kerajaan. Ya? Dia pun carilah beras import. Beras import. Dia macam beras jati ni, dia ada import, ada tempatan. Dia ambil beras jati yang import, dia pun tunjuk beras dah naik harga tuan-tuan, dia kata. Ini style, ya. Jadi tuan-tuan kena hati-hatilah bila orang kata harga barang naik, tengok dulu betul-betul, ya, harga kawalan ataupun tidak kawalan, ya. Macam ayam, ada tempat ayam yang turun harga tapi tetap di bawah kawalan RM9 lebih, ya. Yang turunkan harga tu alhamdulillah lah, kawasan dia dapat pembekal ayam yang mungkin dia boleh dapat untung lagi, dia turunkan harga. Ada tempat dia masih lagi tidak boleh nak turunkan harga, tetapi dia tidak boleh naikkan harga, tetap dikawal oleh kerajaan. Begitu sekali kerajaan mengawal makanan kita, ya. Siang malam pada menteri dia fikir macam mana aku nak jaga rakyat Malaysia ni, kalau boleh harga kawalan ni janganlah naik, ya. OPR naik sekali, nak naik 2 kali, tak dapat naik sekali, ya. Setakat ini baru sekali OPR, ya. Masa RM1 jatuh dulu bukan main, buat walak-walak ni. Naik je petak, ya, naik je petak room mana-mana, RM1 jatuh. Oh ni apa nak buat? Ya. Walhal RM1 jatuh tu, ya, tidak melibatkan harga beras naik ke, ayam naik ke, gula naik ke. Orang kampung sama juga menikmati subsidi, ya. Kalau kita pergi ke kampung, tak adalah pakcik-pakcik, Pak Mat ke, Pak Saleh ke, ya, Makcik Kiah ke, duk sembang kampung pasal nilai RM1. Pernah dengar ke saudara? Ya, kalau saudara pergi Felda, Ulu-Ulu, ada ke kat kampung, dekat warung-warung kedai tu, dia orang cerita pasal RM1 Malaysia jatuh sebanyak berapa sen dan mengakibatkan. Tak ada saudara. Dia orang fikir apa? Oh, hari ni beras naik tak? Hari ni ayam naik tak? Hari ni gula naik tak? Dia orang kampung sembang yang itu aja. Ya. Bab ringgit-ringgit ni orang yang melibatkan diri perniagaan, pelabur-pelabur dan sebagainya. Itu mainan players ekonomi. Kan? Tapi kita nak cerita salah kerajaan ni, kita cerita seolah-olah ringgit naik maka rakyat Malaysia terpaksa berangkat bendera putih. Kan? Alhamdulillah saudara. Ya, setakat 7-8 bulan ini Anwar jadi PMX, tidak ada seorang pun rakyat Malaysia yang mengangkat bendera putih kerana tak boleh nak mentera. Ya, alhamdulillah. Sembanglah ringgit tinggi manalah ringgit, menggunung manalah ringgit, sejauh manalah ringgit jatuh. Ya, yang penting jangan sampai ada seorang saja rakyat Malaysia yang terpaksa angkat bendera putih kerana nak mentera. Ini berlaku bila saudara? Ini berlaku zaman sejarah satu ketika dahulu di bawah satu buah negara, ya, di bawah pohon negara beringin rendang, ya, seorang raja yang telah pun membertakbir, ya, tanpa melalui mandat rakyat. Oleh kerana dia menjadi Perdana Menteri tanpa melalui mandat rakyat, melalui pengkhianatan, melalui perancangan, melalui komplot, dia menjadi Perdana Menteri, maka dia tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kerja dia setiap pagi, keluar TV baca doa. Oh, orang hebat, ya. Oh, Perdana Menteri kita hebat. Anak ulama tu, rakyat Malaysia kata, hebat Perdana Menteri kita, boleh baca doa dalam bahasa Melayu. Maka setiap pagi dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan negara kami dari COVID. Selamatkan negara kami dari COVID. Dia minta suruh Allah selamatkan. Dia tak berusaha buat apa-apa pun. Dia minta Allah selamat macam tu je. Apa dia buat? Dia lantik menteri 70 orang termasuk timbalan menteri.
Dia lantik setiausaha politik bertaraf menteri. Dia lantik duta-duta khas bertaraf menteri. Renovate kediaman Perdana Menteri 30 juta. Renovate saja 30 juta, saudara. Dalam keadaan rakyat Malaysia susah, tak boleh nak kerja, lockdown, penganggur berteraburan di merata Malaysia, rakyat angkat bendera putih nak makan, dia renovate kediaman Perdana Menteri 30 juta. Bayangkan, baru renovate. Kena bagi kita 3 juta. Berapa banyak rumah yang kita boleh buat dengan duit itu. Bukan renovate, buat baru. Kita boleh buat, saudara. Tapi bagi Muhyiddin, 30 juta hanya renovate saja. Kita tak tahu berapa jumlah sebenar. Kita tak tahu berapa banyak make-up yang dilakukan kat atas rumah itu. Ya, Alhamdulillah. Bila PMX mengambil alih, dia walaupun rumah tu dah renovate 30 juta, PMX tak duduk di rumah itu, saudara. Dia jadikan rumah itu sebagai tempat program-program pertemuan resmi, tempat ilmu. Ya, dia adakan majlis ilmu setiap bulan. Panggil pendakwah, ulama-ulama berhimpun di situ, ya, meraihkan para anak-anak murid hafiz, ya, dalam program-program ilmiah, program-program kerohanian. Di situ Anwar ambil gunakan rumah tersebut. Ya. Walaupun abah kau dah renovate 30 juta. Tak cukup dengan renovate 30 juta. Tempah pula Mercedes, saudara. 1 juta lebih. Mercedes. Saya pun lupa dah apa nama Mercedes dia. Kalau saudara boleh ingat, boleh tulis kat komen ni. Mercedes yang baru, yang canggih. Ya, sebab apa dia order? Sebab apa dia tempah? Sebab dia confident. Dia akan jadi Perdana Menteri lagi. Sebab itu dia tempah Mercedes siap-siap. Ya, S20. Ni ada kawan kita kata S20. S20 ke 600. Ada kata Mercedes 750. Saya pun tak tahu, ramai sangat ni pakar-pakar Mercedes dekat sini. Ya? Tak kisahlah. Tapi 1 juta lebih. Mercedes tu. Dia tempah. Sebab apa dia tempah? Sebab dia confident dia boleh jadi Perdana Menteri lagi. Dia dapat naik Mercedes baru. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, kita merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah. Apabila kereta Mercedes itu ditempah, bila Anwar mengangkat sumpah, ya, orang pun hantar dekat dia, nah Datuk Seri, Datuk Seri bertuah sekali. Datuk Seri angkat sumpah saja, Datuk Seri boleh naik Mercedes baru yang ditempah oleh abah kau dulu. Ya. Apa Datuk Seri Anwar Ibrahim buat? Dia bukan melompat kegembiraan, dia picit dahi dia. Ya? Aku baru ambil alih Perdana Menteri. Ramai lagi rakyat yang susah di luar sana. Ekonomi teruk, hutang 1.5 trilion. Apakah layak aku nak naik kereta Mercedes seperti ini? Aku pun dah berjanji tak nak ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Tapi apakah layak aku naik kereta baru Mercedes seperti ini, yang mahal seperti itu? Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kepada Kementerian Kewangan, sempat tidak lagi kita batalkan. Kena cek dokumen lah. Boleh tak bagi, sempat tak lagi batalkan. Walhal Anwar boleh saja ambil, saudara. Dan orang tak boleh petikai. Kalau Anwar naik Mercedes tu, rakyat tak boleh petikai. Dia boleh kata, bukan saya beli. Ya, dah tak boleh nak batal dah. Takkan kita nak pergi buang. Lagi rugi. Oleh kerana dah beli, dah bayar, maka kita kena pakai. Anwar boleh jawab macam tu. Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Anwar boleh tunjuk dokumen bahawa pembelian itu dilakukan oleh Muhyiddin. Dia akan tunjuk pada rakyat Malaysia, wahai rakyat Malaysia, Mercedes baru ini bukan aku yang beli. Yang beli ini Muhyiddin. Oleh kerana dia dah beli, takkan kita nak buang. Takkan kita nak pergi jual balik dengan harga yang murah. Kita kena pakai. Anwar boleh saja bagi alasan macam itu. Tetapi dia tak sanggup, saudara. Dia tak sanggup. Dia tanya Kementerian Kewangan, boleh tak lagi kita batalkan pemilihan tersebut? Alhamdulillah. Ya, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nak meringankan bebanan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka sempat dibatalkan. Maka dia pakai Proton. Dia pakai Proton saja pada Menteri Malaysia. Ya. Jadi kita boleh tabik lah dengan Nek Amar, dengan esko-esko di Kelantan yang pakai Mercedes.
Kamu lebih hebat daripada Anwar Ibrahim. Kamu lebih zuhud daripada Anwar Ibrahim. Sebab walaupun Kelantan Darul Naim yang dikatakan Serambi Mekah itu negeri yang dikategorikan 5 negeri termiskin di kalangan 5 negeri terbawah miskin, tetapi kamu masih mampu pakai Mercedes. Ini hebatnya kepimpinan ulama di bawah kepimpinan ulama. Hebat ulama, saudara. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi dulu pakai kuda dan unta yang mahal. Maka saya pewaris Nabi, kenalah ikut Nabi. Itu dalil dia. Maka dia pun pakai Mercedes. Ya? Walaupun negeri Kelantan dalam keadaan seteruk itu. Ya? Selangor, penyumbang terbesar. Ya? Penyumbang utama terbesar dalam negara kita. Ya? Setiap RM1 duit Malaysia lebih kurang 3% datangnya daripada Selangor. Ini hebat tak hebat negeri Selangor ni. Menyumbang kepada ekonomi negara kita, pendapatan negara kita, pencukaian negara kita. RM1 yang kita ada, 3% lebih kurang datangnya daripada Selangor. Negeri yang terkaya, selain daripada Pulau Pinang juga. Ya? Walaupun dia negeri yang terkaya, walaupun dasar-dasar untuk membantu rakyat banyak dilakukan di Selangor, tetapi esko-esko di Selangor pakai Camry. Cukuplah dengan Camry. Ya? Sebab apa? Sebab Selangor tak mampu nak lawan Kelantan. Ya? Sebab Kelantan kena pakai Merc. Sebab jalan raya dia bermutu tinggi. Jalan raya dia hebat. Lebuh raya dia canggih-canggih. Ya? Dia ada jantas, puluhan jantas di Kota Baru. Maka sesuai lah pakai Mercedes. Selangor ni bukan negeri, ya, Selangor ni negeri dia, jalan raya dia banyak jalan raya tanah merah lagi. Ya? Aduh, siapa pula rajin buat poll ni? Tunggulah waktu mengundi dulu baru buat poll. Ya? Okey. Dah melarut pula dah ni. Ya? Okey, kita ada 1/2 jam lagi. Sekejap. Tak ada naik saya teruskan. Ya. Okey, isu Muhyiddin. Semalam Muhyiddin bagi tempoh 24 jam kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dia tunjukkan dokumen yang dia kata dia melapuskan hutang. 24 jam. Dia nak tiru macam Mahathir lah. Mahathir kan pernah bagi waktu seminggu kepada Anwar untuk minta maaf. Muhyiddin lagi hebat. Bukan seminggu. Dia bagi tempoh kepada Anwar. Anwar, 24 jam aku bagi tarikh. Ya, untuk kamu tunjukkan bahawa kamu yang menghapuskan hutang FEDA. Maka apa jawab Anwar? Tak payah 24 jam. Bagi saya 12 jam. Saya akan tunjukkan. Komen Anwar malam tu, tak sampai 12 jam pun. Hari ni, pagi ni. Dia telah pun hantar pegawai dia untuk tunjukkan bukti, tanda tangan dokumen. Bahawa penghapusan hutang FEDA memang dia yang lakukan. Dan selepas Anwar tunjukkan bukti, Anwar minta Muhyiddin minta maaf. Ya? Minta maaf. Dan kita tengoklah apa reaksi Muhyiddin. Nak tak dia minta maaf selepas Anwar tunjukkan bukti bahawa dia tanda tangan penghapusan hutang FEDA. Isunya saudara, ya? Isunya saudara, ramai di antara warga FEDA dia keliru. Anwar hapuskan hutang peneroka ke hutang FEDA. Sebab peneroka kata, kita tengok dalam penyata, hutang kami dah lama dah lupus. Tak ada dalam penyata. Zaman Muhyiddin lagi dah tak ada dah hutang. Ya? Macam mana pada Anwar boleh lupuskan? Yang ini dimainkan dan ditipu kepada peneroka, saudara. Ya? Yang sebenarnya, yang melupuskan hutang kamu di zaman Muhyiddin dulu adalah FEDA. Ya? Boleh pinjaman. Ya, meminjam kerana nak bayar hutang peneroka. Memang tak ada, memang peneroka dah tak bayar hutang lah, settle. Tetapi siapa tanggung hutang peneroka? FEDA yang tanggung. FEDA yang tanggung. Habis tu kalau FEDA tanggung, kalau nak dibiarkan hutang ini, tak ada siapa yang nak bantu FEDA, apa akan jadi pada peneroka? Jatuhnya FEDA bermakna akan menyusahkan peneroka. Saham FGB jatuh, pendapatan peneroka tak ada. Peneroka dah tak ada dah pendapatan.
Ini yang dimaksudkan oleh Azalina dalam parlimen dulu. Susut nilai wang dan sebagainya. Federal tak mampu. Ya, takkan nak simpan hutang selama-lamanya. Jadi sebagai Perdana Menteri yang bertanggungjawab, Anwar tahu bahawa Federal telah melepaskan hutang peneroka. Tetapi Federal menanggung hutang. Sekarang ni macam mana nak settle ni? Bagi peneroka, dia kira perut dia je. Mana peneroka yang tidak bijak, dia kira perut dia je. Oh, kau dah bayar hutang aku, habislah settle lah. Dia tak fikir bahawa orang bayar hutang dia menggunakan duit siapa. Siapa yang tolong bayarkan? Contoh. Ya, contoh. Fitri dalam ni. Fitri ada hutang. Ya. Saya sebagai abang dia. Ya. Saya nak settle hutang Fitri. Dia kata, okey, tak payah dah hutang, saya bayar. Tapi saya pinjam dengan Along. Saya bayar hutang Fitri. Maka Fitri pun cakap dengan kawan dia, saya tak ada hutang. Tengok, saya tak ada hutang dah. Tengok gaji saya tak ada hutang. Tapi Fitri tak dah fikir pun, di mana saya dapatkan duit untuk bayar hutang dia. Saya hutang dengan Along. Along hari-hari telefon saya, kawan, bila lumba bayar? Inilah yang saya tanggung. Inilah juga yang Federal tanggung. Kalau Anwar tidak bertanggungjawab, Anwar boleh lepas tangan. Bukan waktu pemerintahan saya. Pandai-pandai kau lah Federal uruskan. Tetapi Anwar tahu, di antara peneroka Federal, majoritinya adalah orang Melayu Islam. Apa akan jadi kalau Federal jatuh? Dia akan mendapatkan kesan kepada peneroka. Sebab itu Anwar bukan sahaja membantu Federal, ya, untuk cover hutang-hutang peneroka. Tetapi Anwar menambahkan lagi dengan beberapa peruntukan yang diumumkan baru-baru ini. Dalam hari Federal baru-baru ini. Apa yang disebut? Ya, peruntukan diberi 7 juta untuk dalam projek Federal. Federal Cahaya. Mencahayakan Federal. Lebih kurang macam itulah. Apa dia? Iaitu setiap kawasan Federal hendaklah diberikan sinar cahaya waktu malam. Tak ada lagi jalan-jalan gelap. Contohnya kalau di Pahang, dekat Rompin tu, Federal Selancar. Kalau saudara pergi ke Federal Selancar, dekat nak 1 jam lebih, saudara akan berdepan dengan jalan yang gelap sebelum sampai ke kawasan Federal. Masuk simpang Selancar tu, jalan dia gelap sebelum sampai kawasan Federal. Saya pernah lalui situ. Saya tahu. Dah lah sempit, kiri kanan sawit, lampu tak ada. Kalau kereta rosak tengah malam, motor pancit tengah malam, menangislah kamu. Jadi Anwar kata, berikan peruntukan supaya tidak ada lagi jalan-jalan gelap menuju kawasan Federal. Di samping dia membayar kos menanggung hutang Federal, dia tambah lagi peruntukan untuk memberikan cahaya kepada kawasan Federal. Bukan itu saja, dia tahu warga Federal ramai ada uzur, ramai ada penyakit. Ya? Biasalah peneroka ni dah 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, ada aja penyakit buah pinggang yang menyebabkan mereka sukar nak pergi hospital jauh dapat rawatan. Maka setiap kawasan Federal, kawasan-kawasan tertentu buat permulaan, dia sediakan pusat rawatan hemolisis. Apa lagi warga Federal nak petikai PMX kita? Apakah kita sanggup, ya, menerima bulat-bulat fitnah propaganda yang diatur oleh Pakatan Nasional? Kerana Muhyiddin malu nak berdepan dengan saudara. Sebab dia malu nak berdepan dengan warga Federal bahawa rahsia dia, ya, apa yang dia lakukan tadi dibongkarkan oleh PMX. Selama ini dia beritahu warga Federal kena bersyukur dengan PN. Saya hapuskan hutang kamu. Saya lansaikan hutang kamu. Kalau tak percaya, tengok penyata kamu. Hutang kamu dah tak ada. Ini yang dia mainkan di kawasan-kawasan Federal. Dia tak bercerita pun siapa yang melansaikan hutang peneroka. Bukan duit poket dia, saudara. Bukan duit poket Muhyiddin. Bukan duit poket Parti Bersatu. Bukan duit poket Perintah Nasional. Tetapi yang melansaikan hutang kamu adalah Federal. Federal menanggung kewangan. Kerana mengikut kehendak nafsu Muhyiddin yang tidak pandai mengurus. Maka hari ini PMX terpaksa bekerja kuat, bekerja keras untuk menentukan Federal tidak akan hancur oleh kegiatan ataupun apa yang dilakukan oleh Muhyiddin. Tapi PMX menjadi maki hamun orang setiap malam.
Kenapa? Kerana kita fikir perut kita. Aku tak peduli siapa yang bayar hutang aku. Yang penting aku tak ada berhutang lagi. Apakah ini yang saya fikirkan? Aku tak peduli puak mana yang bayar hutang aku. Yang penting aku tak ada hutang. Tetapi kesan jangka masa panjang, kalau Anwar tak selamatkan Felda, dia akan datang kepada kamu bala bencana. Apakah pertaruhan dia? Apakah kamu tahu apa pertaruhan dia? Apakah cagaran dia? Apakah kamu tahu apa cagaran dia? Sebab itu Anwar tanya, kalau betul kerajaan bertanggungjawab dulu, bertanggungjawab nak hapuskan Felda, tunjukkan kepada dia mana dokumen yang kamu sign. Mana mungkin kamu pinjam duit tanpa ada perjanjian, tanpa ada tanda tangan. Kita berhutang Along pun, Along yang tak boleh sign itu pun, kalau kita berhutang dengan dia, dia akan ada surat dan dokumen untuk dia tanda tangan. Apa cikainya kerajaan Perikatan Nasional berurusan dengan keuangan negara tanpa ada dokumen? Sebab itu hari ini Anwar tunjukkan dokumen. Dia bukan temberang. Warga Felda buka mata. Anwar tunjukkan bukti, tunjukkan fakta. Nah, hari ini kita minta abah kau tunjukkan bukti dan fakta yang dia ada. Biar peneroka Felda tahu. Kalau Muhyiddin berani, minta Anwar adakan debat. Seperti mana dulu. Debat di antara Anwar Ibrahim dengan Sabrisi dalam isu turun harga minyak. Kalau Muhyiddin berani, bagi tahu dengan Anwar Ibrahim, jom kita berdebat. Siapa sebenarnya menyelamatkan Felda? Saya fikir dan saya pasti Muhyiddin tidak akan ada lato-lato untuk berdebat dengan Anwar Ibrahim. Sebab kita kenal watak Muhyiddin. Waktu dia jadi Perdana Menteri, nak berdepan soal jawab wartawan pun dia tak berani. Mana mungkin dia boleh berdepan dengan Anwar Ibrahim. Kalau dia boleh berdepan dengan Anwar Ibrahim, saudara, dia takkan ponteng dalam parlimen setiap kali persidangan.